Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Perdana Menteri Najib Razak memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap bekas Peguam Negara Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh. Ia berikutan kegagalan Teriruddin pada 2024 mendedahkan kewujudan Tita Adendum agar Najib menjalani baki hukuman penjara selama 6 tahun di bawah tahanan rumah. Dalam satu kenyataan, Peguam Bela Najib Muhammad Syafi Abdullah berkata, mereka memfailkan permohonan tersebut pada Rabu lalu selepas menerima arahan daripada bekas Perdana Menteri itu. Syafi berkata, berdasarkan salinan Tita Adendum bertarik 29 Januari 2024 dan surat rasmi dari pejabat Sultan Pahang pada bulan yang sama, Teriruddin ketika itu mempunyai pengetahuan secara langsung mengenai Tita Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Katanya, dokumen-dokumen tersebut bukan sahaja mengesahkan kewujudan Tita Adendum dan perintah tahanan di rumah, malah menunjukkan bahwa Tita itu ditunjukkan secara langsung kepada Teriruddin dalam kapasitinya sebagai peguam negara untuk melaksanakan tita tersebut. Namun kata Syafi, Teriruddin telah mengarahkan pegawai-pegawainya supaya mengelirukan Mahkamah Tinggi yang mendengar permohonan untuk memulakan semakan kehakiman dengan menyatakan bahwa dakwaan Najib mengenai kewujudan Tita Adendum itu hanyalah satu spekulasi bersifat fishing expedition dan berasaskan keterangan dengar cakap. Anak buam kami berpendapat bahwa sebagai seorang bekas penjawat awam, bekas peguam negara mempunyai kewajiban terus terang, duty of candor kepada mahkamah, prinsip perundangan Malaysia dan antarabangsa, termasuk keputusan-keputusan terkini Mahkamah Persekutuan, jelas menyatakan bahwa kerajaan wajib mengemukakan semua fakta dan dokumen yang relevan kepada mahkamah dalam sebarang prosiding semakan kehakiman. Kegagalan sengaja untuk berbuat demikian dan menjejaskan keyakinan awam terhadap sistem keadilan dan malah merupakan satu halangan terhadap keadilan itu sendiri. Anak guam kami percaya bahwa dengan memilih untuk mengelirukan Mahkamah Tinggi, bekas peguam negara telah mencemarkan nama baik institusi kehakiman dan tindakan tersebut wajar dikenakan hukuman yang serius oleh mahkamah, kata Syafi. Tita Adendum yang dikeluarkan pada 29 Januari tahun lepas membenarkan Najib yang kini sedang menjalani hukuman penjara untuk menjalani baki hukumannya di bawah tahanan rumah. Teriruddin adalah peguam negara ketika lembaga pengampunan bersidang yang memberikan pengurangan hukuman penjara dan denda yang dikenakan terhadap Najib. Ini digantikan oleh Dusuki Mokhtar pada November tahun lepas sebelum dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan. Tita tambahan itu dilampirkan bersama titah diraja yang mengurangkan hukuman penjara 12 tahun dan denda Rm 210 juta yang dikenakan ke atas bekas Perdana Menteri itu kepada 6 tahun penjara dan denda Rm 50 juta. Najib mula menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 berkaitan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram melibatkan Rm 42 juta dari SRC International bekas anak syarikat 1MDB. Najib kini bergantung kepada kewujudan tita tambahan tersebut dalam usahanya di Mahkamah Sivil untuk memaksa Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Penjara melaksanakan perintah tahanan rumah.
Bekas Perdana Menteri Najib Razak memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap bekas Peguam Negara Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh. Ia berikutan kegagalan Teriruddin pada 2024 mendedahkan kewujudan tita adendum agar Najib menjalani baki hukuman penjara selama 6 tahun di bawah tahanan rumah. Dalam satu kenyataan, Peguam Bela Najib Muhammad Syafiq Abdullah berkata, mereka memfailkan permohonan tersebut pada Rabu lalu selepas menerima arahan daripada bekas Perdana Menteri itu. Syafiq berkata, berdasarkan salinan tita adendum bertarik 29 Januari 2024 dan surat rasmi dari pejabat Sultan Pahang pada bulan yang sama, Teriruddin ketika itu mempunyai pengetahuan secara langsung mengenai titah Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Katanya, dokumen-dokumen tersebut bukan sahaja mengesahkan kewujudan titah adendum dan perintah tahanan di rumah, malah menunjukkan bahwa titah itu ditunjukkan secara langsung kepada Teriruddin dalam kapasitinya sebagai peguam negara untuk melaksanakan titah tersebut. Namun kata Syafiq, Teriruddin telah mengarahkan pegawai-pegawainya supaya mengelirukan Mahkamah Tinggi yang mendengar permohonan untuk memulakan semakan kehakiman dengan menyatakan bahwa dakwaan Najib mengenai kewujudan titah adendum itu hanyalah satu spekulasi bersifat fishing expedition dan berasaskan keterangan dengar cakap. Anak guam kami berpendapat bahwa sebagai seorang bekas penjawat awam, bekas peguam negara mempunyai kewajiban terus terang, duty of candor, kepada mahkamah, prinsip perundangan Malaysia dan antarabangsa, termasuk keputusan-keputusan terkini Mahkamah Persekutuan, jelas menyatakan bahwa kerajaan wajib mengemukakan semua fakta dan dokumen yang relevan kepada mahkamah dalam sebarang prosiding semakan kehakiman. Kegagalan sengaja untuk berbuat demikian dan menjejaskan keyakinan awam terhadap sistem keadilan dan malah merupakan satu halangan terhadap keadilan itu sendiri. Anak guam kami percaya bahwa dengan memilih untuk mengelirukan Mahkamah Tinggi, bekas peguam negara telah mencemarkan nama baik institusi kehakiman dan tindakan tersebut wajar dikenakan hukuman yang serius oleh mahkamah, kata Syafiq.